Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali ke dalam MI Channel. Seperti biasa bersama saya Muhammad Azruddin bin Syahudin yang merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Malaysia. So untuk konten kali ini saya akan berikan perkongsian berkenaan dengan pendawaian elektrik, dan untuk siri yang pertama ini saya akan sentuh berkenaan dengan peralatan-peralatan asas yang digunakan bagi kerja pemasangan pendawaian elektrik. Secara asasnya, peralatan-peralatan yang saya senaraikan ini adalah merupakan peralatan-peralatan yang biasanya terdapat di kebanyakan rumah. Dan ada ketikanya kita tak tahu bahawa peralatan itu boleh digunakan untuk kegunaan bagi kerja pendawaian elektrik. Okay, so tanpa buang masa, kita pergi kepada slide yang telah saya sediakan untuk konten kali ini. Peralatan pertama yang saya akan kongsikan di sini adalah pelayar ragum ataupun pelayar, sebab orang panggil pelayar. Anda perhatikan pada rajah di seberang sana. Dan di sini pun saya memegang satu pelayar ragum. Okay. Kegunaan pelayar ragum ni kita nak kepilkan wire, sekiranya kita gunakan dua wire, jadi kita boleh kepilkan di sini. Dan selain itu, kita boleh gunakan untuk memotong kabel. Okay, kalau perhatikan sini, ada satu tajam di sini. Okay, so boleh potong kabel, tapi bukan satu saiz yang besar sebab dia pun tidak cukup tajam. Ada satu lagi pelayar yang kita gunakan untuk memotong kabel. Alat tangan yang kedua di sebelah saya ni adalah merupakan pita ukur. Okay, sini pun saya pegang satu pita ukur yang kita gunakan untuk mengukur panjang kabel yang kita gunakan, panjang conduit PVC yang kita gunakan, ataupun trunking yang kita gunakan bagi kegunaan kerja pendawaian. Di pasaran pun terdapat beberapa jenis pita ukur dengan jarak yang berbeza. Tapi kalau boleh jangan ambil ukuran di bawah 5 meter. Kita ambil 5-7 meter lah. Nak panjang sangat pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi syorkan 5 ke 7 tu abang bersesuaian untuk kerja-kerja pendawaian di Politeknik. Seterusnya yang ketiga, alat tangan yang saya ingin terangkan di sini adalah pelayar muncung tirus. Pelayar ni dapat nama muncung tirus kerana perhatikan dia punya muncung tu tirus. Okay, sini pun saya pegang satu pelayar muncung tirus. Okay, kalau perhatikan sini, hujung dia agak meruncing. Yang bertujuan untuk kita memegang kabel bagi kita masukkan ke dalam aksesori kita, terutama pada aksesori yang terdapat pada DB, pada soket yang kita gunakan, pada 3-pin plug yang kita gunakan, pada switch yang kita akan gunakan dalam kerja pendawaian. Jadi memudahkan kita masukkan kabel ke dalam tempat yang sepatutnya. Seterusnya adalah pelayar pemotong sisi. Ini kita gunakan untuk memotong kabel. Saya pun tengah pegang satu alat pelayar ini. Okay, jadi ini memang kita gunakan nak potong kabel ataupun kita nak potong penebat daripada kabel tersebut supaya kita dapat gunakan pengalih yang terdapat pada kabel. Jadi memudahkan, ni yang kita gunakan untuk memotong kabel, dia memudahkan kerja kita. Seterusnya kita pergi kepada tukul besi, dan untuk tukul besi bagi pendawaian ni kita ada berbeza sikit daripada tukul besi yang digunakan biasanya terdapat di rumah adalah tukul besi kuku kambing yang dipanggil. Okey, sebab dia bercangkuk. Tapi untuk tukul besi yang kita gunakan bagi kerja pendawaian, kita namakan sebagai tukul besi Warrington ataupun orang biasa panggil pun tukul besi pendawaian. Kalau anda perhatikan pada tukul besi itu beza, saya pun tengah pegang satu tukul besi, terdapat beza. Sini tidak macam kuku kambing, hujung sini kalau perhatikan dia meruncing macam ni. Okey? Dan kepala dia pun lain, kecil sedikit berbanding daripada tukul besi kuku kambing. Ini namakan tukul besi Warrington ataupun tukul besi pendawaian. Seterusnya kita ada grimit yang digunakan untuk kita menubuk lubang atau buat lubang bagi tujuan kita masukkan skru ke apa semua. Itu kegunaan bagi grimit. Seterusnya kita ada panel penguji ataupun test pen yang merupakan satu alat yang kita gunakan ataupun bagi pelajar kejuruteraan elektrik perlu ada test pen ni bagi kegunaan mereka sepanjang melakukan amali. Bukan sahaja amali pendawaian tapi apa sahaja amali yang melibatkan subjek kejuruteraan elektrik. Mesti gunakan test pen. Okay, ini saya pun tengah pegang satu test pen yang digunakan bagi kerja pendawaian. Test pen ni pun banyak juga kita boleh dapat di kedai-kedai runcit juga. Okay, dan namanya pen penguji. So, ia bertujuan untuk menguji arus atau cek arus sama ada ataupun tidak pada pendawaian kita. Tapi untuk test pen yang digunakan ni, awak jangan test pada TNB tu, jangan letak ni. Kemungkinan anda pun boleh terpelanting. So, ini kita gunakan untuk pendawaian di dalam rumah saja. Ini disebabkan ada ketikanya kita tak tahu sama ada punca-punca yang kita sambungkan tersebut ataupun aksesori-aksesori yang kita telah sambung pada pendawaian
terdapat current ataupun tidak, terdapat arus ataupun tidak. So kita gunakan ni untuk check kita punya sambungan sama ada bersambung dengan betul ataupun tidak sambungan tersebut. Tapi sekiranya anda nak ikat skru ke apa, saya tak galakkanlah anda gunakan test pen ni sebab matanya pun, kalau anda perhatikan sini, matanya agak kecil. Tapi kalau untuk skru yang kecil bolehlah, tapi untuk skru yang besar jangan digunakan sebab mata sini dia boleh pecah dan boleh rosak. Seterusnya kita ada gergaji tenom. Ni saya pun tengah pegang satu gergaji ni. Okey, saya zoom sini. Okey, berbeza daripada gergaji kayu, gergaji ni untuk kita memotong PVC pipe kita. Okey, terdapat juga kita boleh gunakan cutter, tapi ini pun gergaji pun kita boleh gunakan untuk memotong kita punya PVC mengikut ukuran yang kita perlukan. Jangan kita gunakan gergaji kayu, boleh tapi nanti dia punya pemotongan tak berapa cantik. Okey, seterusnya kita ada screwdriver mata rata ataupun separuh kalau orang dulu panggil tolak. Kenapa? Anda perhatikan memang mata dia rata lah. Kalau dari segi macam simbol tambah tolak, dia umpama tolak lah situ. Okey, rata di sini. So ini kita gunakan untuk membuka skru yang besar dengan mata dengan bunga rata. Bunga tambah pun boleh juga. Sekiranya anda nak gunakan screwdriver ni, pastikan mata tersebut tidak rosak. Seterusnya, masih lagi screwdriver iaitu screwdriver mata Phillips. Ia merupakan satu screwdriver bermata tambah. Okey, kalau anda perhatikan sini, bermata tambah. Agak runcing di situ, tidak rata. Kita gunakan untuk membuka skru dengan bunga Phillips ataupun bunga yang simbol tambah situ. Itu sebab saya katakan awal tadi, kita jangan gunakan test pen kita sebagai pembuka skru sebab akan merosakkan mata pada test pen. Sekiranya kita menggunakan skru yang besar, dan saya pun telah terangkan awal tadi, saya tak galakkan anda menggunakan test pen untuk membuka skru besar tersebut sebab ia akan merosakkan mata. Oleh itu, anda kena menggunakan dua screwdriver yang saya terangkan ini. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa lagi peralatan-peralatan tangan yang kita gunakan juga dalam kerja penawaian iaitu kikir, yang kita gunakan untuk membersihkan hujung pemotong kita, contohnya PVC kita nak bersihkan sebab nanti dia ada kesan-kesan gergaji. So kita nak ratakan bahagian tersebut, kita gunakan kikir untuk meratakan. Selain daripada itu, ada ketikanya kita gunakan juga sisiku L. Untuk pastikan kita dapat hampir 90 darjah ataupun kita pastikan sambungan kita tu lurus, so kita gunakan sisiku L. Dan apa nak buat sekiranya kita tak ada measurement tape, kita boleh gunakan juga pembaris. Tapi make sure pembaris yang kita gunakan ni dengan panjang lebih kurang 1 meter. Okey, so saya harap dengan penjelasan saya ini dapat membantu pelajar-pelajar semester 1 Jabatan Kejuruteraan Elektrik AMnya dalam melakukan persediaan bagi membuat kerja amali untuk subjek pendawaian elektrik. So itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan alat tangan yang digunakan untuk kegunaan pelajar semester 1 bagi subjek DET 10022 iaitu electrical wiring yang akan digunakan bagi kerja amali electrical wiring. Terdapat juga beberapa peralatan-peralatan yang digunakan bagi kegunaan kerja terutamanya untuk kalangan kontraktor. Tapi bagi pelajar semester 1 untuk subjek electrical wiring, peralatan-peralatan yang digunakan secara asasnya adalah yang telah saya terangkan tadi. So sebelum saya akhiri penerangan pada kali ini, pada pelajar-pelajar saya amnya, jangan lupa untuk scan QR code yang terdapat di ujung sana sebagai bukti kehadiran anda dalam menonton video pengajaran yang saya lakukan secara atas talian melalui channel YouTube MN Channel. Tapi kepada pelajar-pelajar saya, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan butang loceng bagi anda mendapat maklumat terkini berkenaan dengan konten-konten yang saya akan letak di dalam MN Channel ini, terutamanya berkenaan dengan video pengajaran bagi electrical wiring. So bila anda tekan butang loceng tu, tak adalah anda ketinggalan bila saya upload segala video pengajaran yang saya akan gunakan. So semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang lain. Sekian daripada saya. Jumpa lagi.